Okey, kita masuk aspek ketiga pula. Mohon siapa-siapa yang sudi membaca untuk aspek ketiga, boleh kita minta Puan Rozita Hussein, mungkin? Ataupun Puan Rozita boleh? Ataupun kalau tak ada ni Tuan Zulkifli Bashar boleh? Allah. Ya. Boleh cuba baca? Okey, kalau tidak ada, boleh saya baca ya? Okey, kalau tidak ada Pada kedua yang lalu, kita telah berbicara tentang deria rasa sebagai pengawal. Perkara ini memang ada pada orang-orang yang lalai, yang tahap kerohanian mereka belum sempurna dan belum mampu menzahirkan makna syukur yang sebenar. Adalah tidak wajar bagi seseorang melakukan pembaziran seperti mengeluarkan belanja 10 kali ganda daripada harga sebenar untuk sesuatu makanan semata-mata untuk memenuhi kehendak deria rasa yang tugasnya hanya sebagai pengawal. Tetapi deria rasa bagi orang-orang yang bersyukur dengan sebenar-benar syukur, ahli hakikat yang mempunyai pandangan mata hati yang mendalam, panca indera tersebut berada pada kedudukan seumpama seorang penyelia dan pemeriksa kepada dapur-dapur rahmat ilahi, sebagaimana dijelaskan dalam perbandingan yang terdapat pada kalimah ke-6. Segala proses yang berlaku pada panca indera tersebut, lidah yang merasa, seperti proses mengenal pasti dan menilai berbagai nikmat ilahi melalui neraca halus, lagi teliti serta sensitif yang bilangannya sebanyak jenis-jenis makanan yang ada, semuanya bertugas menyampaikan maklumat nikmat tersebut kepada badan dan perut sebagai satu bentuk kesyukuran. Maka ia adalah satu bentuk kesyukuran maknawi. Oleh itu, tugas deria rasa tidak terbatas kepada penjagaan tubuh badan sudut fizikal sahaja, bahkan ia juga melaksanakan tugas yang lebih tinggi, kedudukannya berbanding dengan tugas perut kerana ia turut menjaga dan memelihara hati, roh dan akal. Perlu diketahui, ia juga boleh menikmati kelazatan dengan syarat tidak israf, membazir, ketika ia melaksanakan tugas bersyukur secara ikhlas atas segala yang ditakdirkan baginya dengan niat mengenal pasti dan memerhati berbagai jenis nikmat ilahi dengan merasai dan menyelami keenakannya dilakukan mengikut syarak dan tidak menjerumuskannya ke jalan kehinaan dan perbuatan meminta-minta. Maksudnya, kita boleh menggunakan lidah yang mempunyai deria rasa itu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mahu membeza-bezakan antara makanan yang lazat. Okay. Ali, is that all? Ada lagi. Ada lagi ya? Ada lagi. Okey. Ali, okey. Terdapat sebuah teruskan. Terdapat sebuah peristiwa yang juga merupakan keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berhubung dengan hakikat ini.
seorang wanita tua yang penyayang mempunyai seorang anak lelaki tunggal yang dididik oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pada suatu hari, wanita tua yang dihormati menziarahi anaknya. Beliau melihat anaknya sedang memakan sekeping roti kering yang sudah berubah warnanya. Anaknya itu juga sedang melakukan latihan kerohanian yang intensif sehingga badannya kelihatan lemah dan kurus. Keadaan tersebut menimbulkan perasaan belas kasihan pada diri wanita tersebut yang penyayang terhadap anaknya. Lalu, dia pergi menemui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk mengadukan keadaan yang dilihatnya. Namun, dia terperanjat kerana melihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang menikmati seekor ayam panggang. Lantaran itu, dengan kelembutannya dia berkata, "Wahai Syekh, anakku hampir mati kebuluran sedangkan kamu di sini sedang menikmati ayam panggang." Lalu Syekh Al-Qadir Al-Jailani berkata kepada ayam, "Bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ayam yang telah dimasak itu melompat keluar dari bekasnya menjadi ayam hidup yang sempurna dengan segala tulang-tulangnya bercantum semula. Cerita ini telah dinukilkan secara mutawatir, maknawi oleh ramai orang yang thiqah, dipercayai dan menunjukkan salah satu daripada keramat seorang yang masyhur di dunia, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah. Beliau berkata, "Jika anakku telah mencapai tahap ini, dia juga boleh makan ayam sebegini." Demikianlah maksud ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, jika roh dapat mengawal jasad dan hatinya dapat mengawal nafsu dan akalnya dapat mengawal perutnya dan dia dapat mencari kelazatan untuk bersyukur, maka ketika itu dia boleh mengambil makanan yang lazat. Okay. Mutawatir maknawi ialah sesuatu yang diriwayatkan oleh banyak kumpulan yang mempunyai ramai manusia sehingga akal mengatakan mustahil mereka berpakat untuk melakukan pembohongan, walaupun kadang-kadang lafaz yang digunakan bagi periwayatan tersebut adalah berbeza-beza namun masih membawa makna yang sama. Al-Ya'iri rahimahullah berkata, diriwayatkan secara sahih dengan sanad yang bersambung kepada Al-Syekh Abdul Al-Qadir Al-Jailani rahimahullah bahawa ibu kepada seorang pemuda datang berjumpa dengan Syekh yang ketika itu Syekh sedang menjamah makanan berlaukkan ayam. Ibu tersebut tidak dapat menerima Syekh memakan ayam sedangkan anaknya hanya memakan makanan yang tidak sempurna. Lalu Syekh berkata kepada ibu tersebut, "Apabila anak kau boleh berkata kepada ayam itu atau seumpamanya, bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ayam itu bangun serta mempunyai kepak dan terbang dengannya, barulah layak dia memakannya. Okay, terima kasih Tuan Haji Zulkifli. Terima kasih. Seterusnya saya jemput Dr. Ahmad Fakhur Razi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, amma ba'd. Dalam aspek yang ketiga ini, apa yang saya faham adalah dia mendetailkan lagi aspek yang sebelumnya, iaitu aspek kedua. Aspek kedua maknanya seperti memberi maknanya batasan kepada diri rasa, supaya maknanya jangan hanya ambil semua perkara, semua makanan di atas sedapnya makanan tersebut, tapi pada masa yang sama perlulah untuk berawas, memikirkan apakah makanan yang berkhasiat yang sewajarnya diambil ataupun tidak. Okey, itu fokus kepada aspek yang kedua. Tetapi dalam aspek yang ketiga ini diberi perbezaan di antara diri rasa yang mempunyai mata hati
yang mendalam, itu point dia, keyword dia. Perenggan yang kedua tu mata hati yang mendalam. Okey, dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pandangan mata hati. Okey, bezanya adalah kalau seseorang itu sudah mendapat pandangan mata hati, bahasa Arab disebut sebagai syuhudiyah. Okey, iaitu makna memandang keagungan Allah di sebalik makanan itu, maka tidak ada salahnya untuk dia mengambil makanan yang banyak kerana pada waktu itu diperkirakan dia bukannya terhubung dengan makanan tetapi dia terhubung dengan Allah, yakni maknanya menikmati kepelbagaian nikmat ilahi. Gitu. Okay, seperti proses mengenal pasti dan menilai pelbagai nikmat ilahi. Maknanya itu perbezaan di antara dua orang individu yang makan. Seorang bermakrifah kepada Allah, seorang lagi tidak bermakrifah. Yang tidak bermakrifah lebih kepada aspek kedua. Yang tidak bermakrifah, maka dia hanya makan, memandang pada makanan, memikirkan kesedapan dia makan tanpa memikirkan mudarat dan manfaat makanan tersebut. Adapun aspek yang ketiga, seorang yang bermakrifah apabila dia makan, maka dia sebenarnya sedang menikmati nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan itu merupakan satu bentuk kesyukuran. Satu bentuk kesyukuran. Dan kan maka dengan itu, maka walaupun kelihatannya dia makan lebih daripada yang maknanya seperti aspek yang kedua tadi, tetapi sebenarnya dia bukan hanya semata-mata mengisi perutnya, tetapi dia sebenarnya juga turut menjaga hati dan memelihara roh serta akalnya serentak. Sebab apa? Sebab pada waktu itu mata hatinya celik, pandangan mata hatinya amat mendalam, maknanya berfungsi begitu. Jadi itu beza di antara orang makan sebagai tanda kesyukuran pada ahlillah, orang yang bermakrifah, dan orang yang makan banyak tetapi mubazir. Begitu. Jadi dia beri contoh tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama muridnya. Muridnya itu makanannya maknanya terbatas sehingga kurus. Adapun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah maknanya makan dengan makanan yang mewah. Maka ibu si murid tadi ini membawa argumentasi kepada Syekh. Kenapa Syekh makan makanan ayam sedap-sedap, anaknya makan makanan yang terbatas sehingga kurus? Maka Syekh sebenarnya nak mengajar perbezaan di antara pandangan mata hati dalam aspek makanan. Makan untuk bersyukur, maka automatik dia bukan saja menjaga perut, tapi dia juga menjaga roh, juga menjaga hati, juga menjaga akal. Bagi mereka yang telah mencapai pandangan syuhudiyah kepada Allah, yakni pandangan mata hati kepada Allah. Adapun mereka yang masih belum mencapai pandangan mata hati ini, latihannya memanglah seperti aspek kedua tadi, kena dibataskan maknanya perihal makan itu sendiri. Jadi perkara begini disebutkan dalam nota kaki, dia mutawatir maknawi. Maknanya di kalangan para ahlillah, di kalangan para ahli sufi menerima ini sebagai mutawatir. Yang bersambung penceritaannya sampailah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Begitu. Dan maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesimpulannya poin yang ketiga ini ibaratnya begini. Nanti Prof Adam boleh bantu betulkan kalau tersasar. Kalau kita makan dengan pandangan mata hati yang celik, pandangan mata hati yang celik, maka pada masa serentak dengan kita makan, walaupun banyak ataupun sikit, maknanya kita diperkirakan menjaga 4 perkara. Bukan saja menjaga perut, bahkan juga menjaga hati, roh dan akal. Begitu. Okey, dan contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani tadi. Okey, tetapi kalau kita masih lagi belum sampai ke status itu, maka kita kena makan dengan makanan yang maknanya perlu untuk kita iktisad, perlu kita untuk berawas, maknanya mengurangkan makan sehingga kita memahami bahawa kita makan itu bukan terhubung dengan nafsu makan kita, tetapi kita makan itu terhubung dengan kita menikmati nikmat ilahi itu. Begitulah kiranya. Kalau saya nak terangkan contoh, zaman sekarang ini kalau kita tengok, memang banyak je masyayikh para sufi yang memang kalau makan dia tidak terbatas lah makan. Kalau kita nampak macam syekh makan banyak, kan? Maknanya anak murid makan sikit. Itulah perbezaannya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Al-Ustaz Badi'un Zaman
Syed Nursi, perihal Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ataupun qaddasallahu sirrahu dibandingkan dengan muridnya. Itu proses bimbinganlah yang perlu untuk kita, kalau untuk kita pergi ke lanjutannya, itu bimbingan di antara mursyid dengan murid. Itulah setakat yang saya faham, Prof. Maknanya poin nombor 3 ni lebih kepada pandangan mata hati. Untuk kalau kita makan tu sebenarnya kita menikmati nikmat Allah. Kalau benar kita menikmati nikmat dari Allah, kita akan tidaklah makan banyak sebenarnya. Kelihatannya nampak macam makanan yang lazat. Makan banyak, tetapi sebenarnya tanda kesyukuran untuk menjaga perut, roh, hati dan akal. Wallahu a'lam bisawab. Prof Adam, sila betulkan kalau ada apa-apa perkara yang mungkin agak tersasar daripada makna. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya dekat sini Badiu'uzzaman ceritakan yang dalam aspek yang kedua dia definisikan diri rasa. Diri rasa biasanya seperti satu pengawal untuk tubuhan kita atau badan kita. Tapi dekat sini dia cakap yang hal itu untuk biasanya orang yang lalai. Sebenarnya diri rasa boleh rasa kelazatan dengan syarat gunaan itu di lidah, melalui lidah itu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Maksudnya sokong kita berzikir lagi untuk hati kita. Maksudnya dekat sini ada framework untuk diri rasa. Dan boleh rasa biasanya, bukan biasanya tak boleh langsung dapat kelazatan atau lazat makanan yang lazat. Boleh, tapi dengan syarat gunaan diri rasa melalui lidah dan boleh zikir, guna zikir atau yang lain-lain. Ini biasanya dekat sini bagi laluan untuk diri rasa dapat kesyukuran semua menikmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita larangkan diri rasa semua sebab dia orang lalai itu. Dekat sini dia dapat kelazatan dan guna lidah itu untuk tubuhan hati, akal dan roh biasanya. Maksudnya dekat sini lidah bagi kekuatan kepada jasad, bukan jasad sahaja, ke roh dan akal dan di hati sekali. Sebab itulah sebenarnya hati, kalau kita tengok yang akhir-akhir paragraf itu, jika roh dapat pengawal jasad, maksudnya roh atas jasad kita. Jasad bukan kontrol atau mengawal roh kita. Dan hatinya dapat mengawal nafsu. Maksudnya bukan nafsu mengawal hati atau badan. Dan akalnya dapat mengawal perutnya. Dan bolehlah cari biasanya untuk, boleh cari kelazatan untuk bersyukur. Ini biasanya dekat sini. Dia bagi dengan contoh Sayyid Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Ini Allahu alam dia nak ceritakan. Memang kalau kita kontrol makanan, ini satu biasanya pengawalan hawa nafsu kita. Tapi eloklah kalau kita dapat kelazatan dan guna dengan tafakkur dan untuk kesyukuran, itu lagi bagus. Dengan contoh ini dia tunjuk biasanya. Allahu alam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, sebenarnya Prof, kalau saya nak share memang perkara ni memang banyak kita perhatikan. Betul, yes. Dekat dalam pengamalan, maknanya bimbingan kerohanian. Para masyayikh dia makan banyak, murid-murid makan sikit. Maknanya bila ada cerita Syekh Abdul Qadir Jailani ni, maknanya begitulah maknanya perihalan dia. Subhanallah. So maksud kita boleh guna diri rasa, kita dapat kelazatan yang banyak, lagi hebat. Tapi dengan syarat kita guna bertafakkur dan
dan dengan untuk kesyukuran itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bagi deria rasa itu menikmati kelazatan dan semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Terima kasih Prof. Saya Sama-sama, terima kasih. Saya pun rasa terpanggil juga untuk mungkin boleh menambah sedikit. Saya rasa ini juga bab ini juga memberi kita satu pengajaran bahawa dalam mendidik anak-anak dalam proses pendidikan kita tidak boleh memanja-manja dan terlalu memberikan kemewahan, contohnya dari segi makan, minum dan sebagainya, kerana ini dia masih di dalam proses pendidikan seperti anak murid tadi, anak murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Mungkin itu satu pendapat saya. Betul, itu pun betul. Because masa itu dia belum buat keputusan lagi biasanya. Dia ikut sahaja kelazatan itu saja. Ya. Tapi kita lazimnya ibu bapa terlepas pandang. Yang keyword dia tu. Maknanya panca indera tersebut berada pada kedudukan seumpama seorang penyelia dan pemeriksa kepada dapur-dapur rahmat ilahi. Itu Exactly, Ustaz. Yes. Betul. Yes. Subhanallah. Subhanallah. So, okey, sebelum kita teruskan aspek yang berikut, jika ada penambahan ataupun soalan daripada peserta kita, silakan. Ada siapa-siapa boleh tulis dalam chat box dan saya boleh bacakan. Kalau tidak,